أهلا وسهلا يا أيها المستمعون الكرام. تقديم الفاعل والمفعول أحدهما على الآخر. تقديم المفعول على الفاعل والفاعل معا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Hasim, bernombor metrik 066704. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan tentang taqdimul fa'il wal maf'ul ahadihuma 'ala al-akhar. Fa'il mendahului maf'ul. Yajibu taqdimu ahadihima 'ala al-akhar fi 5 masail. Diwajibkan untuk mendahulukan fa'il ke atas maf'ul dalam 5 keadaan ataupun 5 masalah, iaitu apabila idza khushiya al-iltibas wal wuqu' fi syak bisabab khifaf al-i'rab ma'a 'adam al-qarinah. Yang kedua ialah an yattasila bil fa'il dhamirun ya'udu ila al-maf'ul. Dan yang ketiga ialah an yakuna al-fa'il wal maf'ulun bih dhamiraini. Yang keempat ialah an yakuna ahadihima dhamiran muttasilan. Dan yang kelima ialah hasara al-fa'il bi illa wa innama. Okey, yang pertama ialah idza khushiya al-iltibasu wal wuqu'u fi syakki bisabab khifa'il i'rab ma'a 'adam al-qarinah fala yu'lamu al-fa'ilu min al-maf'ul. Apabila berlakunya kesamaran kerana tersembunyinya dari sudut i'rab dan tidak ada bukti, fala yu'lamul fa'ilu minal maf'ul, maka tak dapat untuk membezakan mana satu fa'il, mana satu maf'ul, mana satu pelaku, mana satu objek. Fayajibu taqdimul fa'il, maka diwajibkan untuk mendahulukan fa'il. Okey, kita tengok contoh ayat. 'Allama Musa Isa. Dalam ayat ini berlakunya kesamaran di antara fa'il dan maf'ul, antara Musa dan Isa. Kat mana yang kita berlakukan kesamaran itu? Di hujung kalimah itu. Kita tengok antara fa'il dan maf'ul adanya huruf alif maqsurah. Di sini berlakunya kesamaran kerana tersembunyinya dari sudut i'rab. Kita tak tahu dari sudut i'rab dia berlakunya kesamaran dan tak ada bukti. Maka dalam hal ini kita jadikan Musa ini sebagai fa'il dan Isa ini sebagai maf'ul. Wajib mendahulukan fa'il. Makanya Musa itu fa'il dan Isa itu maf'ul. Fa'in uminal labsul liqarinah dalatin. Dan sekiranya dia terselamat. Sekiranya dia terselamat dari samar-samar kerana ada bukti yang menunjukkan jelas. Maksudnya di sini boleh untuk kita mendahulukan maf'ul. Sebab apa? Dia berbeza sikit daripada yang awal tadi. Yang kedua ini dia dah menunjukkan bukti yang jelas. Contoh ayat akramat Musa Salma. Di sini kita boleh letakkan fa'il di belakang dan Musa di depan, dan maf'ul di depan. Sebab fa'il di depan itu telah menunjukkan kepada musanna, perempuan. Akramat, ta, dhamir ta itu akramat, dia menunjukkan kepada perempuan. Fa'il di belakang iaitu Salma, maka maf'ul itu boleh mendahulukan fa'il. Boleh. Jaza taqdimul maf'ul. Yang kedua ialah an yattasila bil fa'ili dhamirun ya'udu ila al-maf'ul. Maksudnya bersambungnya fa'il dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul. Fayajibu ta'khirul fa'il wa taqdimul maf'ul. Maka diwajibkan untuk mengakhiri fa'il dan wa taqdimul maf'ul. Maksudnya fa'il letak di belakang dan maf'ul di depan. Okey, contohnya ayat akrama sa'idan ghulamuhu. Dalam ayat ini sa'idan itu menunjukkan maf'ulun bih. Ghulamuhu itu ialah fa'il dan dhamir. Mana dhamir? Dhamir itu adalah ha. Ha yang bersambung dengan fa'il. Tetapi ha itu
dia kembali kepada maf'ul, iaitu sa'idan. Maka di sini fa'il perlu diletakkan di akhir, selepas maf'ul. Wajib ta'khirul fa'il, mendahulukan maf'ul, iaitu sa'idan. Sa'idan di depan, fa'il di belakang. Wala yajuz an yuqala akrama ghulamuhu sa'idan. Maksud di sini supaya tidak kembalinya dhamir itu pada huruf terakhir. Maksudnya di sini macam mana pun dhamir itu yang bersama dengan fa'il, dia tetap perlu letak di belakang selepas maf'ul. Tidak boleh berada di depan. Kerana ia mengikut susunan. Yang ketiga ialah an yakuna al-fa'ilu wal maf'ulun bih dhamiraini. Maksudnya mestilah fa'il dan maf'ulun bih datang dalam keadaan dhamir. Idza kana al-fa'ilu wal maf'ulun bih dhamiraini wala hasara fi ahadihima. Dan dia tidak terpisah dalam kedua-duanya. Maksudnya sekali datang dalam keadaan dhamir dan tak terpisah. Fayajibu taqdimul fa'il wa ta'khirul maf'ulun bih. Maka diwajibkan untuk mendahulukan fa'il dan mengakhiri maf'ulun bih. Okey, contohnya kita tengok akramtuhu. Aku memuliakannya. Di sini menunjukkan dhamir ta itu ialah fa'il, manakala dhamir ha adalah maf'ulun bih. Jadi di sini datangnya dhamir fa'il dan maf'ulun bih ini dalam keadaan dhamir dan mereka tidak berpisah. Nampak tak? Ta dengan ha, dhamir itu tidak berpisah. Datang sekali dalam keadaan dhamir. Maka diwajibkan letak fa'il di depan dan maf'ulun bih di belakang. Dhamir ta di depan dan dhamir ha sebagai maf'ulun bih itu di belakang. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhaimin bin Muhammad Syukur, nombor matrik 068282. Hari ini saya akan menerangkan sebuah tajuk yang berkaitan dengan nahwu sharaf, iaitu taqdimul fa'il wal maf'ul ihdahuma 'ala al-akhar. Di bawah tajuk tersebut ada dua tajuk kecil yang saya akan terangkan, iaitu yang pertama ay yakuna ihdahuma mahsura fihi al-fa'il bi illa aw innama. Yang kedua adalah an yakuna ihdahuma dhamiran muttasilah. Saya akan terangkan tajuk yang pertama terlebih dahulu, iaitu an yakuna ihdahuma dhamiran muttasilah. Idza kana ihdahuma dhamiran muttasilah wal akhar isma zahiran fayujib taqdimu dhamir minhuma. Sekiranya ihdahuma salah satu daripada fa'il dan maf'ul, dhamiran muttasilah adalah dhamir muttasil, dan yang lainnya itu adalah isim zahir, maka wajib mendahulukan dhamir daripada keduanya. Contoh yang pertama adalah fayuqaddimul fa'il fi nahwu akramtu alayya. Di sini dia mendahulukan fa'il. Fa'il di situ adalah tu. Akram adalah fa'il, tu adalah fa'il, aliyah adalah maf'ul. Itu tu adalah fa'il dan tu itu juga adalah dhamir muttasil, maka didahulukannya fa'il. Contoh yang kedua adalah wa yuqaddimu maf'ul akramni aliyah. Maf'ul di situ adalah ya. Ya di situ adalah dhamir muttasil. Akram tu adalah fa'il, ya itu adalah maf'ul, ali itu adalah fa'il. Untuk contoh dhamir muttasil seperti yang saya kongsikan di slide, kalau untuk lelaki dua orang adalah ha huma hum, untuk perempuan dua orang adalah ha huma hunna, untuk lelaki dua orang adalah ka kumakum, untuk perempuan dua orang ki kumakunna, dan untuk seorang ya dan na. Falaka fil misalul awal taqdimul maf'ul ala fi'il wal fa'il, iaitu contoh pertama mendahulukan maf'ul daripada fi'il dan fa'il. Contoh ayat adalah Ali akramtu, aku menghormati Ali.
Ali itu adalah maf'ul, akram itu adalah fa'il, dan tu itu adalah fa'il. Contoh yang kedua, walaka fil misal akhar taqrimul Ali ala fa'il wal maf'ul, iaitu mendahulukan Ali. Ali di sini adalah fa'il. Contoh ayat, Ali akramni, Ali menghormatiku. Ali di situ adalah fa'il, akramni adalah fa'il, ni adalah maf'ul. Akan tetapi pada contoh yang kedua tersebut mempunyai beberapa huraian seperti kotak yang ketiga. Pada Ali itu merupakan mubtada, dan pada pandangan Basrah fa'il itu iaitu ni itu merupakan domain mustatir, dan domain mustatir tersebut kembali kepada Ali iaitu mubtada. Dan pada kotak keempat, pada keadaan ini ataupun bab ini terdapat masalah yang ketiga, kerana pada fa'il dan maf'ul itu terdapat dua domain. Yang pertama adalah domain mustatir iaitu huwa, dan yang kedua adalah domain mutasil iaitu ya. Contoh domain mustatir pada sebuah kalimat. Contoh di sini adalah pada fa'il mudhari'. Fa'ala bila dimasukkan domain mustatir anta, maka dia jadi taf'alu. Fa'ala domain mustatir ana, af'alu. Manakala fa'ala domain mustatir nahnu, akan jadi naf'alu. Kalau untuk contoh fi'il amar, fa'ala dimasukkan domain mustatir anta, dia akan jadi if'alu. Yang seterusnya adalah makna al-hasru fil maf'ul. Maksudnya adalah meringkaskan sesuatu pekerjaan ataupun sesuatu perbuatan. Seperti contohnya adalah ma daraba Zaidun amran. Zaid itu tidaklah memukul kecuali hanya pada Amar. Yang bermaksud pukulan Zaid itu hanya dilakukan pada Amar, tidak pada orang lain. Seperti contoh yang kedua, innama daraba Zaidun amran. Sesungguhnya Zaid memukul itu hanya pada Amar. Seterusnya adalah makna hasru fil fa'il, yang bermaksud meringkaskan pelaku daripada sesuatu pekerjaan, iaitu sasaran. Seperti contoh adalah ma daraba amran illa Zaidun. Tidak memukul pada Ammar kecuali hanya Zaid. Artinya menentukan terpukulnya Ammar itu hanya dilakukan oleh Zaid, bukan oleh orang lain. Seperti contoh yang kedua, innama daraba amran Zaidun. Sesungguhnya yang memukul pada Ammar itu hanya Zaid. Yang terakhir ataupun bab yang kedua adalah idza kana fa'il mahsura bi illa au bi innama. Idza yakuna ihdahuma mahsura fihi al-fa'il bi illa au innama fayujib ta'khir ma husira fi fa'il maf'ulan au fa'ilan. Maksudnya adalah ketika salah satu dari keduanya iaitu fa'il dan maf'ul mahsur pada fa'il dengan kalimat illa ataupun inamah, maka diwajibkan untuk mendahulukan dari fa'il dan maf'ul yang fa'il mahsur padanya. Seperti contoh adalah fa'il mahsur, ma akrama sa'idan illa khalidan. Di sini fa'il dia dimahsurkan ataupun fa'ilnya itu diletak pada hujung ayat. Seperti contoh, ma akrama sa'idan illa khalidan. Sa'idan itu adalah maf'ul kerana mansub bil fathah. Kemudian ada kalimat illa, dan khalidun itu adalah fa'il berbaris hadapan iaitu marfu' bi dhammah, maka diletakkan pada hujung kalimat. Untuk contoh yang kedua adalah maf'ul mahsur. Maf'ul itu diletakkan di belakang dengan contoh seperti ma akrama sa'idun illa khalidan. Sa'idun itu adalah fa'il berada di hadapan dengan tanda marfu' bi dhammah, dan khalidan itu adalah maf'ul berada di hujung ayat dengan tanda mansub bil fathah. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada tajuk takdim maf'ul ala fa'il wal fa'il, iaitu yang bermaksud mengkedepankan maf'ul ke atas fa'il dan juga fa'il. Baiklah, takdim maf'ul ala fa'il wal fa'il boleh hadir dalam 4 keadaan, iaitu yang pertama ayyakuna ismun syartin, ayyakuna ismun istifham, ayyakuna kam au ka'ayyi khabaratain, dan yang keempat ayyan subuhu jawabu amma walaysa li jawabiha mansub min muqaddam ghairuhu. Mari kita lihat satu persatu keadaan yang menyebabkan perlunya kita mengkedepankan maf'ul ke atas fa'il dan fa'il. Yang pertama, ayyakuna
ismun syartin, iaitu sekiranya maf'ul adalah isim syarat. Baiklah, kita lihat kepada contoh ayat yang diberikan. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Fa'il dalam ayat tersebut adalah yahdi. Fa'ilnya adalah Allahu dan maf'ulnya adalah man. Yang mana kalau ayat asalnya adalah yahdillahu man, tetapi man tersebut dipindahkan ke hadapan kerana dia adalah isim syarat. Isim syarat ini adalah salah satu kategori dalam alfazus sadarah. Apa itu alfazus sadarah? Alfazus sadarah adalah perkataan yang wajib diletakkan di permulaan ayat dan tidak boleh diletakkan di belakang ayat. Disebabkan man adalah isim syarat, maka wajib untuk diletakkan di hadapan ayat. Wajib untuk diletakkan di hadapan fa'il dan juga fa'il. Tidak boleh diletakkan di belakang fa'il dan juga fa'il. Yang kedua pula, ayyakuna ismun istifham, iaitu sekiranya maf'ul adalah isim istifham. Kita lihat kepada contoh ayat yang diberikan. Fa ayya ayatillahi tunkirun. Asal perkataan tersebut adalah tunkirun ayya ayatillahi, iaitu fa'il adalah perkataan tunkiru dan fa'ilnya adalah dhamir waw nun itu yang bersandar ke atas fa'il tunkiru itu tadi, dan maf'ulnya adalah ayya yang dikedepankan kerana ia adalah isim istifham. Yang mana isim istifham ini juga merupakan salah satu daripada kategori alfazus sadarah, iaitu lafaz yang perlu dikedepankan. Disebabkan itu, maf'ul yang merupakan isim istifham wajib dikedepankan ke atas fa'il dan juga fa'il, dan tidak boleh diletakkan di belakang fa'il dan juga fa'il. Dan yang ketiga pula, ayyakuna kam au ka'ayyin khabaratain, iaitu sekiranya maf'ul itu kam ataupun ka'ayyin khabar. Kita lihat kepada contoh ayat yang diberikan. Kam kitabin malaktu. Asal ayat tersebut adalah malaktu kam kitabin. Malak itu merupakan fa'il, tu itu merupakan dhamir yang bersandar kepada fa'il tersebut, dan kam itu merupakan maf'ul. Dan kam itu dikedepankan kerana kam tersebut adalah kam khabariyah. Kam khabariyah ini juga termasuk dalam alfazus sadarah, iaitu perkataan yang wajib diletakkan di permulaan ayat. Tidak boleh diletakkan di belakang ayat. Disebabkan itu, kam itu menjadi maf'ul yang berada di hadapan fa'il dan juga fa'il. Terakhir adalah ayyansubuhu jawabu amma walaysa li jawabiha mansub muqaddam ghairuhu, yang bermaksud sekiranya untuk memberi jawapan kepada amma dan bukan jawapan itu mansub untuk selainnya. Baiklah, mari kita lihat kepada contoh ayat yang diberikan bagi memudahkan kita memahami keadaan yang keempat ini. Fa ammal yatima fala taqhar. Sepatutnya asal ayat tersebut adalah la taqhar al-yatima. Taqhar itu merupakan fa'il dan fa'ilnya juga berada dalam perkataan tersebut, iaitu terletak pada ta mudhara'ah itu. Dan maf'ul bagi ayat ini adalah al-yatima. Al-yatima dikedepankan kerana diwajibkan datangnya maf'ul selepas amma tafsiliyah asyartiyah. Maka disebabkan adanya perkataan amma itu tadi, menyebabkan al-yatima itu terpaksa dikedepankan. Sekian, itu sahaja untuk tajuk takdim maf'ul ala fa'il wal fa'il.